Assalamualaikum dan salam hormat. Kita bertemu lagi dalam MG Flash 27 Julai bersama saya Khalis Kadir. Peminjam Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN yang memperoleh ijazah sarjana muda kelas pertama mulai 2019 dan berikutnya akan dikecualikan bayaran balik pinjaman. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, keputusan itu dibuat sebagai galakan kepada pelajar untuk berusaha mendapatkan keputusan yang cemerlang. Menurutnya, keistimewaan akan diberi kepada graduan tanpa mengira status ekonomi, bangsa dan agama. Sehubungan itu, beliau berharap PTPTN dapat berbincang dengan Kementerian Kewangan mengenai perkara berkenaan dari segi peruntukan yang terlibat. Beliau berkata demikian dalam ucapan perasmian Majlis Sambutan Jubli Perak 25 tahun PTPTN di Ibu Negara hari ini. Dalam pada itu, beliau memaklumkan sehingga kini seramai 3.67 juta peminjam PTPTN dengan keseluruhan nilai pinjaman berjumlah 66.87 bilion ringgit. Tambahnya, sehingga akhir bulan lalu, lebih 2 juta atau 82.04% peminjam telah membuat pembayaran balik pinjaman dengan jumlah kutipan sebanyak 17.8 bilion ringgit. Rang Undang-Undang RUU Perlembagaan Pindaan Nombor 3 2022 dan peruntukan larangan ahli parlimen bertukar parti yang dibentangkan pada hari ini tidak sepenuhnya memenuhi tuntutan atau usul Pakatan Harapan PH. Bagaimanapun, pengerusinya, Datuk Seri Anwar Ibrahim, menganggap ia merupakan satu permulaan yang sangat bermakna dan bersejarah. Beliau yang juga Ketua Pembangkang berkata, dengan pembentangan RUU, maruah politik negara dapat dikembalikan. Dia ada kesannya bukan dari segi undang-undang perlembagaan, tetapi pengertian moral, integriti ahli parlimen yang tidak dianggap sebagai penjual maruah dan khianat kepada amanah yang ditunjukkan. Beliau berkata demikian semasa membahaskan rang Undang-Undang RUU Perlembagaan Pindaan Nombor 3 2022 dan peruntukan larangan ahli parlimen bertukar parti di Dewan Rakyat siang tadi. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar yang juga Ketua Pembangkang menafikan dakwaan bahawa beliau telah mengarahkan ahli Parlimen Kerajaan bertukar parti pada 2008 bagi membentuk kerajaan ketika itu. Sebaliknya memberitahu beberapa ahli Parlimen berkenaan didakwa menghubunginya untuk menyokong usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri ketika itu, Tun Abdullah Ahmad Badawi. Yang Bafon ini dia rabun dari segi pahaman politik. Kalau ikut kenyataannya, pada masa itu, beberapa ahli parlimen menghubungi untuk menyokong usul tundi tidak percaya. Dia tak ada kena-mengena dengan lompat parti. Bafon, biar faham sedikit. Ya. Dan oleh kerana itu, Perdana Menteri pada ketika itu enggan meluluskan, mengizinkan sidang parlimen dan menerima undi tidak percaya. Dan speaker seperti biasa patuh kepada Perdana Menteri. Dan oleh berhubung dengan itu, maka ahli parlimen itu ada di sini, ada pesawat khas bawa ahli parlimen untuk belajar pertanian dari Taiwan. Jadi biar kita tahu fakta dia, ya? Tidak ada usul, tidak ada sogokkan wang ringgit dan tidak ada kedudukan jaminan kepada mereka kerana ini 40 orang. Nak janji 40 menteri. Ahli Parlimen Port Dickson itu berkata demikian ketika menjawab celahan Wakil Beaufort, Datuk Seri Azizah Muhammad Dun ketika sesi perbahasan rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan Nombor 3 2022 dan peruntukan larangan ahli Parlimen bertukar parti. Mengulas selanjut, Datuk Seri Anwar berkata, situasi sama berlaku ketika mana ahli parlimen daripada blok kerajaan didakwa menyatakan sokongan kepadanya untuk menjadi Perdana Menteri selepas langkah Sheraton. Tegasnya, tiada sebarang tawaran diberikan kepada mereka untuk berbuat demikian.
Menyentuh isu yang sama, Ahli Parlimen Pontian Datuk Seri Ahmad Maslan mencadangkan mana-mana ahli Dewan Rakyat yang melompat parti sepatutnya dihukum dan tidak dibenarkan bertanding semula di kerusi yang dikosongkannya. Beliau menyifatkan ia wajar menjadi sebahagian daripada rang Undang-Undang RUU Perlembagaan Pindaan Nombor 3 2022 berkaitan larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti. Saya juga mencadangkan bahawa yang melompat tidak dibenarkan bertanding dalam pilihan raya kecil itu. Tapi kelihatan apa yang kita nak pindah ini, kita akan membenarkan mereka yang telah melompat itu bertanding semula. Seperti contohnya ahli Dewan Rakyat tidak boleh lebih daripada 200,000, maka dia kena pulangkan 200,000 kepada partinya. Itu juga satu cadangan supaya mereka yang nak melompat ni berfikir banyak kali sebelum mereka nak melompat. Setiausaha Agung UMNO itu turut mencadangkan supaya ahli Dewan Negara yang dipilih oleh parti turut terikat dengan RUU berkenaan. Bekalan elektrik di beberapa kawasan di Lembah Kelang dan beberapa negeri di Semenanjung terputus siang tadi. Ia berlaku sekitar jam 12.39 tengah hari. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan, TNB memaklumkan gangguan elektrik membabitkan 2.2 gigawatt yang merupakan 10% daripada keseluruhan permintaan bekalan. Ia memaklumkan kejadian telah mengakibatkan kawasan seperti Petaling Jaya, Ceras, Bangi, Bayan Lepas, Seberang Jaya, Pancur dan Bandar Indra Mahkota terjejas. Bagaimanapun, bekalan telah dipulihkan sepenuhnya dalam tempoh 20 hingga 40 minit di semua kawasan terbabit kecuali di kawasan Lembah Kelang. Menurut kenyataan yang dikemas kini, ia berjaya memulihkan sepenuhnya bekalan elektrik kepada semua kawasan yang mengalami gangguan pada jam 3.02 petang. Kejadian dikatakan berpunca daripada kerosakan di salah satu peralatan di pencawang masuk utama di Yong Peng, Johor. Terdahulu, TNB K-Line menerusi Facebook dan Twitter rasminya mengesahkan terdapat gangguan bekalan elektrik di beberapa kawasan. Beralih ke perkembangan berita antarabangsa, sekurang-kurangnya 4 orang disahkan maut dan lebih 60 lagi cedera dalam kejadian gempa bumi di utara Filipina. Bencana dilaporkan berlaku jam 8.43 waktu tempatan menggegarkan kawasan pergunungan yang kurang penduduk Abra. Gempa yang berlaku dikatakan turut dirasai di ibu negara Manila yang terletak 400 km di selatan. Menurut Institut Gunung Berapi dan Seismologi Filipina, FIVOLS, gegaran berukuran 7.0 magnitude telah dikesan dan ia menjadikan yang paling kuat menggegarkan kepulauan negara itu tahun ini. Ia dikatakan berlaku dalam tempoh singkat iaitu 30 saat. Susulan bencana itu, Presiden Ferdinand Marcos Jr. yang baru dilantik menarajui negara itu mengarahkan segera pekerja penyelamat untuk membantu mangsa di Abra. Berita itu tadi mengakhiri MG Flash untuk hari ini. Teruskan setia bersama Malaysia Gazette melalui media sosial di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Saya Khalis Kadir. Assalamualaikum dan salam hormat.